Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 memilih untuk mengkaji filem Munafik bagi tugasan berkumpulan CTU 554 iaitu Penghayatan Etika dan Peradaban 2. Kami daripada Kumpulan 7, saya memperkenalkan dahulu ahli-ahli kumpulan kami, iaitu pertama saya sendiri Muhammad Aiman Haziq Muhammad Fazil, seterusnya Muhammad Nur Idham bin Taris, Nur Syahira binti Roslan, Nur Syamim binti Akmal Arif, Nur Khalif Suhana binti Muhammad dan akhir sekali Nurul Farahani binti Adnan. Baiklah, kita pergi kepada pendahuluan terlebih dahulu. Munafik merupakan filem seram diterajui oleh Syamsul Yusof dicipta pada tahun 2016. Ia adalah filem ke-8-nya, filem seram kedua yang dibuatnya selepas Khurafat pada tahun 2011 dan yang pertama daripada trilogi tentang Munafik. Syamsul sendiri, Fiz Fairuz, Pekin Ibrahim dan juga Nabila Huda merupakan bintang filem itu. Seorang doktor Muslim bernama Adam ditunjukkan dalam filem itu sebagai tidak dapat meneruskan kerjayanya dan juga tidak menerima hakikat bahawa isterinya telah meninggal dunia. Peristiwa yang tidak menentu mula berlaku sebaik sahaja dia bertemu dengan Maria. Di Malaysia dan Indonesia, filem itu masing-masing ditayangkan pada 25 Februari dan 5 Oktober. Munafik ialah filem Malaysia paling popular pada tahun 2016 dengan mengikut jualan RM17.04 juta secara meluas dan ulasan yang menggalakkan daripada pengulas-pengulas filem. Pada Festival Filem Malaysia 2016, filem itu menerima 9 pencalonan dan membawa pulang 5 anugerah, termasuklah filem bahasa kebangsaan terbaik dan juga pengarah terbaik. Seterusnya, sinopsis kepada filem Munafik arahan Syamsul Yusof. Filem ini memaparkan kisah Adam, iaitu seorang ustaz yang mempunyai ilmu menggunakan teknik perubatan Islam untuk menyembuhkan orang yang bermasalah seperti gangguan syaitan ataupun jin. Orang ramai juga memandang tinggi kepada Ustaz Adam ini kerana sikapnya yang sangat merendah diri. Ketika Adam dan isterinya Zulaika terlibat dalam kemalangan jalan raya dan isterinya meninggal dunia akibat daripada kemalangan itu, kebahagiaan Adam mula terganggu. Adam hilang semangat untuk meneruskan hidup akibat daripada kecelakaan itu dan berhenti mengambil berat tentang penduduk tempatan. Adam nampaknya tidak dapat menerima qada dan qadar Allah. Selepas kejadian itu, Adam mula menyepikan diri daripada masyarakat dan lebih gemar meluangkan masa di rumah bersama anaknya Amir. Pada masa yang sama, Maria, salah seorang penduduk kampung Adam, telah mengalami gangguan syaitan ataupun jin yang sangat teruk menyebabkan dia mengambil ubat penenang. Biarpun Maria hidup dalam kemewahan, ia tidak bermakna kerana jin atau syaitan telah pun menguasai dirinya. Ayahnya pula sedang sakit dan dijaga oleh ibu tirinya Zati. Ibu tirinya Zati pula tidak tahan melihat keadaan Maria yang semakin teruk dan meminta bantuan Imam Ali untuk meyakinkan Adam untuk merawat Maria. Kebetulan pula Adam semakin kecewa kerana anaknya Amir sering bersedih kerana merindui ibunya. Walaupun perasaannya bercanggah, Adam menerima nasihat Imam Ali untuk pergi merawat Maria. Keesokan harinya, tanpa diduga, ayah Adam sendiri iaitu Rahim tiba untuk berjumpa dengan Adam dan anaknya. Rahim juga mencadangkan agar Adam pergi berjumpa dengan Maria. Kelakuan Rahim yang aneh membuatkan Adam dan anaknya curiga. Rupa-rupanya satu misteri yang tersimpul baik baru sahaja bermula sebaik sahaja Adam dan Maria bertemu. Dan setiap kali itu berlaku, persoalan demi persoalan timbul dalam kotak pemikiran kami. Kami yang menonton ini tertanya-tanya, siapakah sebenarnya dalang di sebalik segalanya? Adam dihantar untuk menyembuhkan Maria atas sebab yang tertentu. Dan semuanya ada kaitan dengan kemalangan yang menimpa Adam dan keluarganya. Assalamualaikum, hai, saya Syamimi Akmal. Saya akan membentangkan tentang isi dan huraian yang pertama. Isi dan huraian yang pertama ialah etika seorang pendakwah dalam menyampaikan dakwah. Dakwah terbahagi kepada dua, iaitu dakwah berkumpulan dan dakwah terang-terangan. Dakwah adalah tindakan untuk mengajak atau menyeru individu untuk memeluk agama Islam. Antara cara menyampaikan dakwah yang dituntut dalam agama Islam lah adalah menyampaikan dengan cara santun, memperhatikan tingkat pendidikan. Bahasa yang kita gunakan pun kena sesuai. Kalau nak bantah dengan cara yang baik. Filem merupakan salah satu media masa yang memberangsangkan dalam memaparkan mesej dakwah. Salah satu contohnya ialah filem Munafik. Ini tidak hanya berunsurkan ceramah, syarahan dan pidato daripada ustaz dan ustazah.
semata-mata, namun filem ini mampu menyampaikan mesej tersirat dan tersurat sehingga memberi impak dan kesan yang mendalam kepada para penonton. Assalamualaikum, nama saya Nurul Farhani Betanenan. Hari ini saya akan menerangkan mengenai isi dan huraian yang pertama, iaitu etika seorang pendakwah dalam menyampaikan dakwah. Dakwah boleh kita dirikan seperti dua, iaitu berdakwah secara terang-terangan ataupun secara berkumpulan seperti ahli keluarga, terdekat dan juga rakan setempat. Daripada Abdullah bin Am, Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat," daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Dakwah adalah tindakan untuk mengajar atau menyuruh individu untuk memeluk agama Islam. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat pustaka, dakwah bermaksud kegiatan menyuruh dan meyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan. Menyampaikan dengan cara santun, memperhatikan tingkat pendidikan bahasa dan digunakan harus sesuai, membantah dengan cara yang baik, menggunakan perumpamaan dalam berdakwah dan juga mempermudahkan dan tidak mempersulitkan dakwah yang diberi. Menyampaikan dakwah berubah mengikut peringkat zaman supaya dapat menarik minat masyarakat setempat dalam mendalami ilmu kurawi secara tidak langsung. Ilmu yang disampaikan melalui laman sosial dan aplikasi lain yang mana ilmu disampaikan dengan mudah, cepat dan juga betul. Dakwah tanggungjawab bersama. Peranan. Nilai akidah. Filem Munafik memaparkan dakwah kategori akidah, iaitu beriman kepada Allah dengan cara mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Situasi ini dapat dilihat ketika Ustaz Adam bersaksi kepada malaikat dengan membaca syahadah. Beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kita dapat lihat dalam filem ini apabila pengarah mereka meletakkan mirbar yang di atasnya terdapat Al-Quran dan juga taksir yang beralaskan sajadah. Yang seterusnya, beriman kepada para rasul. Kita dapat perhatikan bentuk pesan dakwah ini ketika Ustaz Adam menegaskan kepada isteri Pak Usman bahawa sesungguhnya Allah memuliakan anak Nabi Adam dan memberitahu bahawa kita ini lebih mulia daripada jin dan syaitan. Yang seterusnya, beriman kepada hari kiamat. Semasa Ustaz Adam mengatakan kepada Amir bahawa dengan berziarah kubur dapat memberikan peringatan tentang kematian. Akhir sekali, beriman kepada qada dan qadar Allah. Adegan ini dapat dilihat apabila Ustaz Adam menasihati Amir untuk menerima bahawa ibunya sudah tiada dan selamat kembali kepada Allah. Ciri-ciri pendakwah. Menjaga hubungan dengan Allah dapat memberikan keyakinan yang kukuh kepada pendakwah dalam menghadapi rintangan dalam kehidupan. Kesannya dapat menjadikan seseorang itu lebih tabah, sabar dan juga kuat dalam mempertahankan kebenaran. Solat merupakan tiang agama yang wajib dilakukan bagi setiap umat Islam. Kedua, mengawal hawa nafsu. Membaiki dirinya sendiri dan mengawal hawa nafsunya setelah pendakwah dapat mengeratkan hubungannya dengan Allah dan membetulkan niatnya kepadanya. Segala perintah dan larangan Allah hendaklah diketahui oleh pendakwah agar mereka dapat membaiki diri mereka terlebih dahulu sebelum sibuk berdakwah kepada orang ramai. Terusnya, mencintai dakwah dan semangat berkorban untuk melaksanakan dakwah. Kecintaan pendakwah terhadap tugasnya dan usahanya untuk menerapkan agama Islam dalam kalangan masyarakat tanpa belah bagi. Pendakwah juga perlu mempunyai sikap pemaaf dan menyedari bahawa setiap manusia melakukan kesalahan dan Allah sentiasa menerima taubat hamba-Nya. Sabar dan tabah menghadapi kesusahan. Banyak halangan dan masalah yang akan dilalui oleh setiap pendakwah dalam melaksanakan tugas dakwah ke jalan Allah. Allah SWT akan menguji pendakwah untuk membuktikan keikhlasan mereka terhadap Allah yang membersihkan diri pada perkara yang subhah, iaitu buruk. Filem Munafik mengajar bahawa tidak semua pendakwah dalam Islam mengajar syariat Islam yang betul dan benar. Ini ditunjukkan oleh watak antagonis Abu Jah, seorang pendakwah yang membawa kampungnya ke dalam malapetaka dengan mendakwahkan tafsiran Islam yang salah. Abu Jah didedahkan sebagai penyembah syaitan yang memalingkan umat Islam terhadap jalan Islam yang sebenar dengan menggunakan taktik kekerasan dan ugutan. Abu Jah adalah seorang rakyat yang mengaku sebagai pemimpin agama yang menyalah tafsir nilai-nilai Islam dan memutarbelikkan ayat-ayat Al-Quran mengikut kepentingan dunianya. Ini adalah masalah sebenar yang kini biasa di kalangan umat Islam yang melibatkan kumpulan Islam ekstremis di seluruh dunia. Abu Jah dan pengikutnya sentiasa memaksa Sakinah untuk percaya dan patuh kepada ajarannya dan sesiapa sahaja yang menentangnya akan menderita.
Kepentingan berpegang kepada iman dan ajaran Al-Quran yang sebenar dalam menghadapi sebarang kesusahan adalah amat penting bagi umat Islam. Kita juga perlu menerima hakikat bahawa pemimpin agama juga manusia. Walaupun seseorang yang alim dan mahir dalam agama, Ustaz Adam sentiasa diganggu oleh makhluk misteri yang membisikkan kepadanya betapa dirinya tidak sesuci yang disangkakan. Kemudian dalam filem itu, Ustaz Adam didedahkan telah dirasuk jin dan membunuh ibunya sendiri di bawah pengaruh ini. Ini mempamerkan kepada khalayak umum betapa pengamal agama yang paling murni sekalipun masih tunduk kepada kemungkaran, tetapi mengajar orang ramai bahawa walaupun menghadapi kesusahan dan ujian dari Tuhan itu, keimanan seseorang terhadap Islam tidak boleh goyah kerana umat Islam hanya diletakkan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Pengharapan dan penggantungan kepada Allah dapat memberikan kepuasan dan ketenangan yang sepenuhnya dalam diri seseorang. Umat Islam tidak boleh berasa hilang pergantungan dan keyakinan dalam situasi yang sukar. Malah, kita perlu serahkan segala tawakal kepada Allah. Bukan sahaja masalah-masalah akan diselesaikan dengan lebih mudah dengan pertolongannya, tetapi tawakal juga akan melegakan kita dari penderitaan dan kebimbangan yang berkaitan dengan cabaran hidup ini dan sekaligus memberi kita kekuatan untuk mengatasinya. Seterusnya, saya akan menyampaikan tentang cabaran dan isu penyebaran dakwah di Malaysia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sifat media kontemporari yang boleh diakses secara meluas, menjadikan filem sebagai wahana penyebaran dakwah merupakan satu usaha dalam memperluaskan lagi skop gerakan dakwah. Secara objektifnya, filem mempunyai pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi emosi penonton kerana ia disajikan dalam bentuk penglihatan dan pendengaran, di mana para penonton dapat menghayati serta mendalami secara langsung nilai-nilai, sama ada nilai positif atau negatif yang terkandung dalam sesuatu filem. Dalam usaha menghasilkan karya yang berkualiti, unsur dan nilai Islam perlulah diambil perhatian yang serius. Hal ini kerana terdapat kajian yang menyatakan bahawa wujudnya korelasi signifikan antara filem seram dengan isu akidah seperti munafik. Oleh itu, etika komunikasi dalam Islam perlu diambil kira dalam menghasilkan filem supaya sesuatu mesej dakwah itu dapat disampaikan dengan benar, jelas, menyentuh dan berbekas di hati. Seterusnya, isu-isu yang diketengahkan dalam filem munafik ini amat berkait rapat dengan situasi kehidupan masyarakat di Malaysia, yang di mana masih ada lagi segelintir masyarakat setempat yang melakukan perbuatan bertentangan dengan syarak seperti perbuatan sihir. Jelas bahawa perbuatan ini bertentangan dengan konsep Islam dan etika yang menitik beratkan akidah yang sejahtera. Seterusnya, masyarakat umumnya tidak lari dari isu tidak redha dengan ketentuan Allah. Hal ini bercanggah dengan konsep etika Islam terhadap diri sendiri, di mana kita perlu senantiasa berusaha meningkatkan kualiti diri dan memelihara kesihatan jasmani dan rohani. Akhir sekali, menjaga hubungan sesama manusia. Islam secara khususnya sangat menitik beratkan kepentingan etika dalam kehidupan, dan ini amat berkait rapat dengan akhlak seseorang. Tuntasnya, isu yang diketengahkan di dalam filem munafik mempunyai kaitan signifikan dengan konsep Islam dan etika, di mana Islam memandang tinggi kepada penghayatan etika peribadi, masyarakat dan negara dalam membina keharmonian, dan ini merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Kesan filem ini yang pertama ialah kesan kepada masyarakat, di mana filem ini menunjukkan bahawa perjuangan agama Islam daripada perkara-perkara nasib seperti syirik, khurafat dan munafik tidak menunjukkan jalan yang mudah untuk menghindarinya daripada berlaku di dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Hal ini kerana perkara seperti ini tidak seharusnya ditentang sehabis-habisnya untuk memastikan martabat agama Islam berada di dalam keadaan yang terjaga. Yang kedua ialah kesan kepada masyarakat. Filem ini menunjukkan bahawa perjuangan agama daripada perkara-perkara anasib seperti syirik, khurafat dan juga munafik tidak menunjukkan jalan yang mudah untuk menghindarinya daripada berlaku di dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana perkara seperti ini seharusnya ditentang sehabis-habisnya untuk memastikan martabat agama Islam berada dalam keadaan yang terjaga. Filem ini menunjukkan bahawa pertolongan di dalam kalangan masyarakat mampu menunjukkan satu impak positif dalam mempertahankan orang dari mempersilakan
dan menuduhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-48 bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya dengan melakukan syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain daripada syirik itu bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Jika perkara ini berterusan, keharmonian dalam masyarakat tidak terjaga. Perkara seperti ini berterusan, penunggang agama seharusnya dihapuskan serta-merta kerana ia merosakkan lagi imej agama Islam kepada dunia luar. Yang ketiga ialah kesan kepada agama dan bangsa. Filem Munafik Arahan Syamsul Yusof ini telah mendapat perhatian daripada orang ramai. Bukan sahaja di Malaysia, malah di negara jiran juga turut menjadi satu perkara yang mengejutkan industri perfilman. Filem Munafik ini berjaya mendapat kutipan sebanyak RM17 juta dalam masa 26 hari. Selain itu, filem ini banyak memberikan pengajaran kepada kita dari segi keagamaan dan juga bangsa. Antara ialah filem ini dikaitkan dengan sifat manusia yang jahil dan mudah lupa terhadap kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Antara intisari filem tersebut telah menunjukkan bahawa kelebihan yang diberikan itu mampu menggugat kekuatan keimanan seseorang itu. Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang tawaduk kerana Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mandah dan Imam Abu Nuaim dari sahabat Aus bin Hawni radhiyallahu anhu. Agama Islam ialah agama yang syumul yang melengkapi hidup manusia. Jadi kita sebagai umat Islam perlu bersatu dalam satu bangsa untuk mengangkat segala anasir-anasir yang telah ditafsirkan dalam filem ini untuk memastikan negara, agama dan bangsa akan terpelihara di masa akan datang. Kesimpulannya, Munafik merupakan sebuah filem yang sangat memberi banyak pengajaran dan teguran kepada penonton. Jalan cerita dan juga plot yang digunakan amat menarik dan mampu membuka mata dan sanubari setiap penonton serta memberi kesedaran dari segi agama dan kemasyarakatan. Selain itu, segala pengajaran dan nilai-nilai murni yang disuntik dalam filem ini menjadikan filem Munafik ini amat berbaloi untuk ditonton. Filem ini juga kaya dengan elemen-elemen keagamaan yang menunjukkan bahawa kita semestinya perlu bergantung kepada Allah SWT. Di samping itu, nilai kemasyarakatan yang diterapkan dalam filem Munafik ini juga turut memberi banyak pengajaran yang mendalam terhadap para penonton. Akhir sekali, filem Munafik ini merupakan sebuah filem yang penuh dengan pengisian dari segi keagamaan dan terbukti ianya merupakan filem yang amat bagus dan perlu kita hargai sebaiknya. Baiklah, daripada segi cadangan pula, saya telah pun menilai filem ini dan mendapati ada 3 perkara yang mungkin boleh ditambah baikkan melalui filem ini. Yang pertama ialah memperbaiki lakonan pelakon-pelakon. Terdapat beberapa adegan yang dilihat agak kaku kerana tidak biasa dilakukan, seperti contohnya bacaan ayat-ayat Al-Quran dan juga pembawaan dialog yang kurang sesuai. Kami mencadangkan agar para pelakon cuba untuk memperbaiki lagi lakonan supaya dapat memberi kesan yang lebih mendalam kepada para penonton serta berlatih bersama orang yang lebih berpengalaman untuk menjiwai lakonan. Yang kedua, memperbaiki adegan-adegan yang berada dalam filem ini. Terdapat sebilangan adegan yang dipaparkan dalam filem ini agak samar dan juga terlalu gelap hingga menyebabkan penonton tidak perasan dan juga mungkin tertanya-tanya. Jadi kami mencadangkan agar pihak produksi filem ini dapat memperbaiki adegan-adegan tersebut yang ada dengan menjelaskan lagi visual yang lebih baik dan juga mungkin dapat mencerahkan lagi sedikit setiap babak yang ingin disampaikan kepada penonton. Yang ketiga dan terakhir sekali iaitu mengkaji semula penyelidikan dakwah. Terdapat beberapa babak dalam filem ini yang sedikit sebanyak mengganggu fikiran penonton kerana ada yang bercelaru dan juga tidak seiring dengan jalan cerita ataupun plot. Jadi kami mencadangkan agar pihak produksi filem ini juga dapat melakukan lebih banyak penyelidikan tentang dakwah dan hanya meletakkan dakwah yang penting sahaja supaya fikiran penonton tidak terganggu untuk memahami setiap dakwah yang ingin disampaikan. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.